Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam siri yang kelima ruangan tadarus tadabbur Al-Quran anjuran Institut Pemikiran Tok Guru. Alhamdulillah kita sudah sampai ke siri akhir daripada pemerhatian kita terhadap kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam perbincangan kita pada petang kemarin, kita dapat pada pagi kemarin terdapat melihat bagaimana anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam telah menunaikan permintaan daripada bapa mereka. Apabila mereka bawa Bunyamin pergi ke negeri Mesir, dengan hati yang berat Nabi Allah Yaqub alaihi salam melepaskan anak kesayangannya Bunyamin bersama-sama rombongan itu ke negeri Mesir untuk mendapatkan makanan. Namun demikian Nabi Allah Yaqub alaihi salam sentiasa berpesan kepada anak-anaknya. Bapa ni tuan-tuan, dia nak tengok anak dia ni selamat. Alhamdulillah. Maka Nabi Yaqub alaihi salam berpesan. Kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, "Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ." Nabi Yaqub berkata, "Ya bani, ya wahai sekalian anak-anakku, la tadkhulu min babin wahid." Jangan kamu masuk ke satu pintu. Satu pintu ni kalau masuk, dia kata, kalau kena belaka. Jadi kita ni tuan-tuan kena ambil pelajaran daripada peristiwa ini. Jangan kita bergembira sehingga kita memenuhi sekali perjalanan itu, contohnya dengan satu keluarga, semua pergi belaka, tinggallah satu orang dua. Jika ada apa-apa, insya-Allah kita akan selamat. Nabi Yaqub alaihi salam beri pandangan kepada anaknya, la tadkhulu min babin wahidin, jangan kamu masuk melalui pintu yang satu, wadkhulu min abwabin mutafarriqah, sebaliknya masuklah kamu daripada pintu yang pelbagai. Namun demikian itu hanya usaha sahaja. Kita tak boleh menyelamatkan kamu sekalian dari sesuatu yang sudah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya usaha kita sahaja. Kalau benda nak berlaku, benda tetap akan berlaku, ya. Wa ma uni ankum minallahi min syai'. Takdir Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian, tidak ada siapa pun yang dapat mengatasinya. Kemudian bila anak-anak dia pergi ke negeri Mesir, dia sudah masuk melalui pintu yang pelbagai. Tidak ada apa yang mereka tunaikan kecuali illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, melainkan hajat pada diri Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam telah mereka tunaikan akan hajat itu. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Baik. Walamma siri malam ni. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akha. Qala ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Kemudian dikata, dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menempatkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Oleh itu janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Falamma jahazahum bijahazihim. Tuan-tuan dikasihi sekalian, bila mereka bertemu, bila Bunyamin bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ni seorang yang cerdik. Apabila anak-anak Nabi Allah Yaqub masuk kepada Yusuf dalam majlis Nabi Allah Yusuf yang khusus di istana tetamunya, bersama-samanya dibawa ialah saudaranya bernama Bunyamin. Selepas mereka masuk dahulu dalam istana, daripada pintu yang pelbagai, masuk pintu tu, masuk pintu ni dah. Kemudian
mereka disatukan di satu tempat. Wa arrafahu annahu akhuh, bahawa Nabi Yusuf perkenalkan bahawa dia ni adalah saudara kepada dia, yakni Yusuf alaihi salatu wassalam. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu. Ya. Kata ulama di antara caranya ialah Nabi Yusuf alaihi salam telah menyusul. Kerana mereka ni 11 orang, setiap bilik 2 orang, tinggal Bunyamin seorang duduk dengan Yusuf. Demikian juga waktu makan 2 orang, satu hidangan. Waktu makan Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Maka dia kata di sini bahawa dia kata awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka. Maka Nabi Yusuf alaihi salam memperkenalkan dirinya kepada Bunyamin. Dia kata apa dia? Qala inni ana akhuka. Sesungguhnya dia kata aku ini adalah saudara kamu. Ana akhuka. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka tak payahlah kamu nak berduka cita, kamu nak sedih di atas apa yang telah mereka lakukan kepada aku. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam seorang nabi yang bersifat dengan sifat pemaaf, sifat bertoleransi. Dia menzahirkan perasaan kasih sayang kepada adik-beradiknya. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia boleh nisyanul madi, kata orang Arab. Dia boleh melupakan peristiwa-peristiwa lama yang telah berlaku, dan dia akan menghadapi segala baki usia dia. Lalu mestilah kita ingat luka lama berdarah kembali. Tetapi adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia boleh melupai akan peristiwa itu. Betapa seorang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini seorang yang pemaaf dalam kehidupan dia, ya. Jadi kata dia, la tabtais, jangan kamu putus asa, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik tuan-tuan semua, disebutkan riwayat bahawa dia berkata, qalu lahu, Nabi Yusuf berkata, an hadza akhuna, ini saudara kami. Dia kata, qad ji'naka bihi, mereka berkata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, dia kata, ini saudara kami telah bawa dia mari ke sini. Faqala lahum, Nabi Yusuf kata pada mereka, ahsantum wa asabtum, bagus, dia kata betul, mu ni betul lah. Wa satajiduna dzalika indi, hak mu nak seperti aku janji itu insya-Allah akan ada. Fa anzilhum wa akrimhum, maka turunkanlah ia, muliakanlah ia. Kemudian dia pun jadikanlah duduk tamu-tamu kullusnaini, tiap-tiap tamu ni duduk 2 orang untuk makan. Fabaqiya Bunyamin wahdahu, maka Bunyamin duduk seorang sebab dia sebelah. Fabaka, maka sedihlah Bunyamin. Wa qala, kata Bunyamin, lau kana akhi Yusuf hayyan la ajlasani ma'ahu. Dikata kalaulah sekiranya adik-beradikku Yusuf ini masih hidup, nescaya aku akan duduk bersama-sama dengannya makan hari ni. Faqala Yusufu, kata Nabi Yusuf, baqiya akhukum wahida, ni saudara kamu ni semua duduk seorang ni. Fa ajlasahu ma'ahu ala ma'idatihi, maka Nabi Yusuf pun mendudukkanlah Bunyamin itu di atas hidangan Nabi Yusuf. Wa ja'ala yuwakiluhu, jadi makanlah dia sekali dua tu. Faqala antum ashrah falyanzil kullum snaini minkum baita. Sudah makan siap, dia kata mu ni 10 orang, tiap-tiap seorang duduk di sebuah rumah. Serumah 2 orang, serumah 2 orang. Wa hadza la thaniya lahu, ha ni seorang ni tak ada gu, dia kata. Fayakunu ma'i, maka duduklah dengan aku. Fabata Yusufu yadhummuhu ilaihi, maka duduklah berehat Nabi Yusuf bersama dengan saudaranya, mencium akan bahunya, ya, akan baunya sehingga pagi. Dan dia bertanya tentang ayahnya dan sebagainya. Hatta asbaha wa sa'alahu an waladihi, Nabi Yusuf bertanya tentang anak-anaknya. Faqala li asyratu banin, dia kata aku ada 10 orang anak laki-laki. Kata Bunyamin, wahai Yusuf, amba ada 10 orang anak. Ishtaqaqtu asma'ahum min ismi akhilli halak, dia kata aku ambil nama anak aku ni asasnya dari perkataan Yusuf, ya wasifah
aku buatlah nama anak-anakku. Dia kata mengenangkan kepada adik-beradik aku yang hilang itu. Faqala lahu atuhibbu an akuna akhaka badal akhikal halik. Kata Nabi Yusuf, nak ke tak kalau aku jadi adik-beradikmu, ganti adik-beradikmu hak hilang tu. Qala may yajidu akhan mislak. Dia kata manalah, dia kata ada orang seperti kamu ni. Walakin lam yalidka Yaqub wala Rahil. Tak betul, dia kata mu ni bukan anak Nabi Yaqub, bukan anak Rahil. Nabi Yusuf pun teriaklah, waqama ilaihi wa anaqahu. Nabi Yusuf pun bangkitlah pergi kepada Bunyamin dan dia peluk Bunyamin. Waqala lahu, dia berkata, inni ana akhuka Yusuf. Dia kata sebenarnya aku ni adalah adik-beradik kamu Yusuf. Fala tahzan, jangan kamu sedih. Apa yang mereka buat pada aku di masa yang lepas, Allah Ta'ala telah menggantikan aku dengan kedudukan yang tinggi pada hari ini. Makna tuan-tuan semua, bermula dengan susah akan berakhir dengan senang. Kemudian bila mereka nak balik, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi fa'azzana mu'adhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Maka tak kala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bejana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu, apa benda kamu yang kehilangan? Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja, dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini, dan kami pula bukanlah pencuri. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Orang-orang menteri berkata, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh kadzalika najzil zalimin. Mereka menjawab, balasannya sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka Yusuf pun mulalah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya Bunyamin. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya Bunyamin. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu pengetahuan kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahuinya. Baik tuan-tuan semua. Falamma jahazahum, apabila mereka ni bersedia dah, letak makanan cukup siap untuk buat balik, himah apa ni, uta-uta mereka ni bawa makanan semua. Amara ba'da fityanihi, maka Nabi Yusuf memerintahkan beberapa orang budak suruhan dia
ayyada'as siqayah, yakni dia ambil cupuk di raja, cupuk milik kerajaan itu. Cupuk ni bekas dibuat daripada emas, min fiddah, daripada perak. Pada pandangan kebanyakan ulama, ada kata buat daripada emas. Dia letak dalam bekas Bunyamin, duna ilmi ahadin, tanpa ada orang mengetahuinya. Bila letak siap nak balik, summa azzana muazzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Kemudian diseru, nada munadin, bila mereka nak tolak balik, maka diserulah ia. Diserulah ia tadi apa dia seru, dia kata, ayyatuhal 'iru, wahai tuan-tuan unta, innakum qaumun sariqun, kamu ni pencuri. Ni kamu ada mencuri benda ni. Lalu puak-puak ni berpaling ramai-ramai, dia bertanya. Dia kata apa dia? Dia kata, apa benda yang kamu hilang? Fa'ajabuhu, mereka jawab, nafqidu suwa'al malik, kami hilang cupuk sukatan milik kerajaan. Dan siapa yang kami temui akan cupuk ini, maka ianya akan dihukum. Jadi kawan-kawan dikasih semua, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka berpaling sambil mereka ni tu kata apa dia? Madza tafqidun, apa benda yang kamu hilang? Qalu nafqidu suwa'al malik, kami le cupuk raja. Waliman jaa bihi himlu ba'irin, dan bagi orang hak dapat benda ni akan diberi hadiahnya apa sebanyak satu tunggangan unta lah. Wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, tallah, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na, kamu telah tahu bahawasanya kami mari ni, dia kata, bukan kami nak mencuri. Wa ma kunna sariqin, kami ni bukan bakal curi. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Dia kata, apa balasan dia kalau sekiranya kami ni orang-orang yang mencuri? Mereka ni tuan-tuan bukan golongan pencuri. Lalu mereka tanyalah, apa benda yang hilangnya? Kami jamilah, dia kata tak apa. Qala ikhwatu Yusuf, kata jawab adik-adik Nabi Yusuf setelah dituduh mereka mencuri, wallahi laqad khabbartumuna wa jarrabtumuna fil marratil ula wa hina audatina id radadna bida'atana ilaikum. Dia kata, kamu uji kami, mula-mula mu makan kami wak kelik, patu bui pula, patu wak mari pula dan sebagainya, halah yang kamu buat ni, dia kata ni. Kami semua ni mari sini, dia kata, bukannya kami mari nak curi. Tak, kami ni bukan bakal curi. Majidna linufsida fil ardi, tidaklah kami mari tujuan kami nak buat kerosakan di muka dunia. Tak, bukan. Mari sini bukan nak buat khanak, bukan nak buat curi ni. Tak, dia kata. Wa ma kunna sariqin, dan kamu perlu tahu bahawa kami ni bukannya mari untuk mencuri. Tak, kami tak curi, dia kata. Kami tak curi. Ini satu perancangan bagaimana Yusuf alaihi salam nak mendekatkan Bunyamin kepada dia. Lalu Yusuf berkata lagi, qalu fama jazaa'u in kuntum kadhibin. Lalu puak-puak rombongan jangan kata, "Guana, apa balasan dia kalau sekiranya dia kata memang betul lah, apa kalau berlawak lagu mana, kalau betul lagu mana?" Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uh kadzalika najzi adh-dhalimin. Mereka menjawab, balasannya sesiapa yang dapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Kalau sekarang ni, kalau jok pada dalam bekas apa dia, maka dialah kena jalankan hukuman itu. Hukuman ini kena dia yang buat, kena dia yang jalan hukuman tadi. Kalau bagi orang yang telah apa dia ni, kalau dia betul-betul mencuri. Lalu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam suruhlah rombongan diperiksa. Dia periksa
rombongan ni periksa bekas orang tu, bekas orang ni, dan akhir sekali baru periksa bekas Bunyamin. Bila periksa bekas Bunyamin ni, thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Dia buat tubiklah daripada bekas saudara dia ni, jumpa tadi. Ni kata Allah, kadzalika kidna li Yusuf. Dia kata ini satu perancangan yang halus, pentadbiran yang halus, dia kata bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Ay dabbarna lahu fil khafa wa auhayna ilaihi ay yaf'alah. Kata Allah, ya, Tuhan merencana dia dan wahyukan kepada Nabi Allah Yusuf supaya melaksanakan taktik yang demikian. Ini satu perancangan yang terpuji, yang dikehendaki, sebab mereka nak mendekatkan hubungan dua beradik. Ada hikmah, ada maslahah. Ini dalil bahawasanya kalau kita nak sampai kepada sesuatu tujuan yang disyariatkan itu, maka kita boleh mencari helah. Dengan syarat helah tadi bukanlah helah yang tak disukai oleh agama. Tak, cari helahnya helah yang baik. Sebab kepada pengurusan yang halus ini, maka yatamakkanu min akhdhi akhihi fi hukmi milki Misra. Dia tak boleh nak pegang adik dia mengikut undang-undang kerajaan negeri Mesir. Tak boleh pegang adik dia. Lalu dia nak adik dia duduk dengan dia. Buat mana? Maka dia buatlah satu perancangan supaya adik dia tadi kekal dengan dia, duduk di situ. Ni tuan-tuan semua dah. Bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu perkara gitulah. Illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha'. Allah Ta'ala mengangkat beberapa darjat orang yang dia kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan atas tiap-tiap yang mengetahui itu, ada lagi yang maha mengetahui. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui akan segala-galanya. Lepas daripada hal ni, ada lagi kuasa lain yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduklah mereka di situ, kawan-kawan sekaliannya. Betapa bijaknya Nabi Allah Yaqub alaihi salam melaksanakan perancangan dia mengikut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka berkata lagi pada ayat 77 hingga 87 akan surah Yusuf, kata Allah, qalu in yasrik faqad sarakha akhul lahu min qablu. Mereka telah berkata, kalaulah dia mencuri, yakni Bunyamin curi, sesungguhnya adik-beradik dia sebelum daripada ni telah mencuri. Dia kata kepada Yusuf ni, dia tak kenal lagi Yusuf. Wahai raja, kalau dia curi tak pelik lah, dia kata. Sebab abang dia mula, adik-beradik dia mula telah pun mencuri. Faqad sarakha akul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Maka Nabi Yusuf alaihi salam sembunyikan ia dalam jiwanya itu, tidak zahirkan kepada mereka. Dia tak royak pun tuan-tuan. Dia tengok puak-puak ni, dia kata tuduh aku ni mencuri. Tak apalah tuan-tuan semua, tuduh mencuri, mencurilah. Dan mereka nak tuduh. Dia kata ni, dia kata dia ni kalau dia telah mencuri, dulu adik-beradik dia pun curi juga. Dia kata dia dua ni kata fahuma min aslin wahid. Dia dua ni serupa, dia kata, mari daripada baka tulah. Yakni Nabi Yaqub dengan isterinya. Mak budak ni boleh apa dia ni, boleh anak lain. Boleh Yusuf juga boleh Bunyamin, dia kata. Serupa kalau abang dia curi sama telah tu, dia kata. Sebab dia serupa dua tu. Kenapa dia kata serupa? Kerana tabiat, adat, perangai ni benda diwarisi. Kita nak faham situ. Tabiat, adat, perangai benda diwarisi. Demikian juga dia kata deki, dendam, kesumat, rasa benci dan sebagainya. Ni pun benda kadang-kadang kalau buat pok deki anak dia pun tuan-tuan semua apa ni suka juga nuru perangai harta molek tu. Betul ke Nabi Yusuf ni curi? Ada pada satu riwayat menyebut, dia kata rawa Ibnu Mardawaihi an Ibni Abbasin marfu'an. Dia kata qala sariqa Yusufu sanaman li jaddihi min li jaddihi abi ummihi min dhahabin wa fiddah.
Dia kata ada keturunan mak dia hak dulu, dia kata. Ada dia ni, ada patung emas. Patung hak mahal, dia kata. Dia pecah benda ni. Nabi Yusuf ambil patung tu, Nabi Yusuf pecah, wa alqahu fi tariq, Nabi Yusuf campur di jalanan. Fa'ayyarahu bidzalika. Maka tuan-tuan semua, maka dia menuduhlah apa ni, memalukan benda tu. Qala Sa'id bin Jubair, kana Yusuf qad sariqa sanaman li jaddihi abi ummihi. Dia kata Nabi Yusuf telah mencuri, dia kata, ambil tok patung milik tok dia. Tok dia ni ayah kepada ibunya, dan dia pecahkan patung tadi. Dia pecah patung. Mana dia curi pun maslahat dia comel lah. Tasawir orang semua berala. Begitulah tuan-tuan semua. Kemudian Nabi Yusuf kata lagi dah. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Dikatakan kepada dia, qalu ya ayyuhal aziz, mereka berkata, wahai pembesar negeri Mesir, inna lahu aban shaykhan kabira. Mereka dia kata ada ayah yang sudah tua ni pun Yami yang kata curi ni mukni ingat, dia kata dia ada ayah dia tua dah. Ginilah gini. Dia buat ni mari jumpa Nabi Yusuf dengan ikat tersumpah dengan Allah Taala tu, nama Allah tu. Dia berkata gini. Dia kata fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Maka ambillah seorang daripada kami, gantilah Yusuf, dia kata. Sebab kami tengok mu ni orang molek-molek, wahai Yusuf. Bolehlah tolong kami, dia kata. Ya ayyuhal aziz, pembesar negeri Mesir, dia ada satu orang ayah yang sudah tua, duk berkata dengan dia. Ayah dia saya sangat-sangat nakal dia ni. Kalau ambil dia orang ni kat nyayo nakal dia. Gina fakhuz ahadana makanahu. Ambillah kami negati tempat dia supaya boleh ganti dia. Inna naraka minal muhsinin. Kami telah tengokmu di kalangan orang-orang yang baik. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah inna idzal zalimun. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Yusuf kata, ma'adzallah, kami tak boleh ambil orang lain. Undang-undang negeri kami lagu tu, hak kami boleh ambil siapa dia? Orang bersalah tu lah. Pada dia orang bersalah. Bunyamin nak kata ada cupok dalam tu. Nak kata orang lain tak boleh. Orang ni tuan-tuan, hidup dia ni bebas asal dia, kecuali ada dalil bahawa dia ni misalnya curi ke wak gapo, barulah boleh kita nak ambil dia. Kalaulah dia di seorang yang perangai dia molek, macam mana nak penjarakan dia? Tak boleh, ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu. Inna idzal zalimun. Kalau kami ambil juga, dia kata nescaya kami ini di kalangan orang-orang yang zalim. Falamma stay'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, mereka pun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka, saudaranya yang sulung, tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dikuatkan dengan nama Allah? Betul, dia janji gunakan nama Allah. Dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu
dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf adik kita. Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini sehingga bapakku izinkan aku kembali, atau sehingga Allah menghukum bagiku untuk meninggalkan negeri ini, dan dialah hakim yang seadil-adilnya. Tuan-tuan semua, dia kata apa dia? Dia kata aku tak boleh balik. Kok mana-mana aku tak boleh balik. Dulu kita berjanji dengan nama Allah ni, mari sini bawa adik kita Bunyamin. Dia kata perjanjian kita dengan ayah kita, janji dah. Kita berjanji dah, dia kata. Tak boleh nak ambil. Lalu berkatalah abang dia dah, qala kabiruhum fis sinni aw fil aqli. Berkatalah abang dia ni yang paling tua, kata ulama tu paling cerdik kecek, dia kata gapo? Nama dia setengah katanya Rubil, setengah kata nama dia Yahuza. Di mana Rubil ataupun Yahuza ni, dia telah mengisyaratkan kepada mereka ni supaya Yusuf tak dibunuh. Yusuf ditahan dalam telaga dulu. Dia kata, apa kata abang dia? Dia kata, hak ni satu perkara yang besar. Ingat ke tak, dia kata, kita ambil Yusuf ni, dia kata, dengan janji kepada ayah kita menyebut akan nama Allah Subhanahu Wa Taala, terjanji dengan nama Tuhan kita. Lalu gitu dia kata, falan abrahal arda, aku tak akan tahu, dia kata, aku tak akan tinggal negeri Mesir ini. Aku tak tinggal negeri Mesir. Aku tidak akan tinggal Bunyamin duduk sini kecuali apabila ayahku izinkan aku kembali, ataupun dia kata Allah hukumkan aku di atas kecuaian ini. Dia kata aku tak akan buat, tak sedar usin. Dia kata aku tak balik dah hari ni, sebab kita janji siap dah. Ini adalah qarar syakhsiyan. Ini adalah satu peraturan diri yang dibuat oleh habis dia. Ke mana-mana aku tak boleh, aku tak akan balik. Dia tak akan balik sebab dia janji dengan nama Allah nak jaga Bunyamin. Tapi tuan-tuan, semua lain pula yang terjadi. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kembalilah kamu kepada bapa kamu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Dia kata apa dia? Dia kata irji'u, baliklah ke negeri kamu, jumpa dengan ayahmu. Wayak pada ayah, wahai ayah, dia kata inna ibnaka saraqa, anak ayah curi cupuk, dia kata. Maka fastaraqahu al-azizu al-qaim, dia curi ni ayah, tiba-tiba diketahui, dia kata, oleh al-aziz, pembesar yang memerintah negeri Mesir ni, dan mengikut syariat tak boleh kita nak tukar, dia kata. Dan kami hanya menjadi, kami bukan saksi percuri, kami tak tahu pun dia mencuri, dia kata. Ya kami tengoknya ialah ambil cupuk waktu dari bekas Bunyamin. Kami bukan tahu benda gaib, wahai ayahku, dia kata. Baik. Makna di sini bahawa dia kata irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sadaq. Balik jumpa ayah, anak ayah curi. Kami tak tengok, dia kata. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan tidaklah kami, dia kata, daripada perkara-perkara gaib itu kami menjaganya. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir, tempat kami tinggal berdagang, dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersertanya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Tanyalah penduduk semua ni tentang apa yang berlaku, dia kata, di negeri Mesir. Sahur dah cerita ni bahawasanya dia mencuri. Tanyalah ahli-ahli rombongan yang mari dari negeri Mesir, dia bawa makan ni. Cerita ni cerita sahur berlaku di sana, dia kata. Cerita ni cerita sahur berlaku di sana. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a
innahu huwal alimul hakim. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah ia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu sesuatu perkara yang kamu rancangkan. Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semula kepada aku. Mudah-mudahan Allah kembalikan semula. Kata Nabi Yaqub, dia kata tak betul. Dia kata tak betul tu, dia kata tu. Yang berkata dia curi apa semua sekali tu, bagai ni bagai tak betul ni, dia kata ni. Mana betul? Yusuf bukan lagu tu, Bunyamin bukan lagu tu. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanya orang, bukan. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Nabi Yaqub ayat. Kata Nabi Yaqub, dia kata, ni urusan yang kamu tadbir cara tak molek. Tapi aku sabarlah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan suatu hari, dia kata, Allah Ta'ala wak mari aku ni, wak mari mereka jumpa dengan aku semua sekali. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya mereka itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apalah tuan-tuan semua. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan bapa mereka Nabi Yaqub pun berpaling dari mereka kerana berita yang mengharukan itu, sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah dua belah mataku disebabkan ratap tangis duka citanya, kerana ia orang yang memandangkan marah, memendamkan marahnya dalam hati. Wa tawalla anhum. Nabi Yaqub berpaling daripada anak-anaknya. Tak saya dengar gapo anak-anak dia kata ni. Cerita ni gapo dia kata. Tak saya dengar. Wa tawalla anhum. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Lalu dia berkata, ingat kepada sedihnya cerita Nabi Yusuf itu, ya. Ya huzni wa ya asafa ala Yusuf. Wahai sedihku, dia kata, duka cita aku kepada apa yang berlaku kepada Yusuf. Dia kata, asafa ni tuan-tuan, sedih lebih daripada sedih yang biasa. Marilah, dulu sedih Yusuf hilang, hari ni sedih pula dua orang anak pula hilang. Yusuf sekali, Bunyamin sekali. Ni tuan-tuan, orang yang begitu besar namanya diuji oleh Allah ujian yang hebat. Nabi Yaqub alaihi salam diuji ujian yang cukup hebat. Masya Allah, dia bersedih tuan-tuan semua. Tiba-tiba Nabi Yaqub ni, wa biyaddat aynahu minal huzni. Maka mata Nabi Yaqub menjadi putih, kuat, teriak-teriak, tak nampak, tak boleh melihat dah dia ni. Fahuwa kadhim. Ni tuan-tuan semuanya, Nabi Yaqub alaihi salam bersedih begitu lama sehingga ditutup mata penglihatan dia ni. Makna dia ni memendam rasa. Memendam rasa begitu sahaja. Sedih dia ni sampai dia menjadi buta. Sedih teramat sangat ni tuan-tuan. Satu perkara biasa bagi manusia di ketika ditimpa oleh musibah. Ni benda ni bukannya tak molek dari segi agama. Kita sedih duka cita benda biasa, tapi syaratnya idza tarana bis sabri, apabila kita serta ia dengan sabar sehingga jadi molek. Supaya Nabi lah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menangis di atas hilangnya Nabi Allah Ibrahim, wafat Nabi Ibrahim. Kata Nabi, innal aina la tadma. Wahai mata, dia kata, sungguhnya mata ni pasti dia berteriak. Wa innal qalba la yakhsha. Hati kita ni mudah khasyuk. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita tak ucap kecuali benda disukai oleh Tuhan kita. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami ni berpisah denganmu wahai Ibrahim, amat-amatlah kami sedih dan kami duka cita. Mana tuan-tuan semua, sedih ni benda biasa saja. Biasalah nak guana tu. Baik. Kata Nabi Yaqub, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takunu haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah
wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, demi Allah, ayah tak habis-habis ingat kepada Yusuf. Kata anak Nabi Yaqub, dia kata, guana gak ayah kuat sangat ingat ke Yusuf ni. Sedang sehingga ayah menjadi sakit merana. Ayah sedih sangat ingat ke Yusuf. Siapa ayah sakit, siapa ayah merana. Dan ayah menjadi dari orang-orang yang binasa. Jawab Nabi Yaqub, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yaqub kata, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahanku, duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dikata apa dia sini tuan-tuan? Aku adukan segala rasa sedih aku, duka cita aku adukan kepada Allah, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Baik tuan-tuan semua. Kemudian Nabi Yaqub berkata lagi. Dia masih kata lagi. Apa dia kata? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Berkata mereka, wahai anakku, Nabi Yaqub kata, idhabu ila Misra, pergilah ke Mesir tu. Dia kata, pergi ke Mesir, mu cuba siasat khabar Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Dia kata ulama, fatahassasu, mencari khabar kebaikan, fatajassasu, khabar yang tak molek. Tahassus, khabar baik. Tajassus, khabar tak molek. Jadi Nabi Yaqub kata gini, pergi ke Mesir semula, carilah khabar adik-beradik muduk di sana tu. Nabi Yaqub kata apa dia? La tayasu an innahu la tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali kamu rasa sedih daripada rahmat Allah. Jangan sedih, gila cari, dia kata, insya-Allah makan jumpa. Jangan kamu putus asa. La tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Kita diajar oleh Allah, jangan sekali-kali kita putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Hidup ni tuan-tuan, walau macam mana pun, jangan putus asa. Sebab Allah tempat kita bergantung. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kita kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Jangan putus asa. Pergi Mesir. Pergi Mesir cari anak adik-beradik mereka. Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjah fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka bertolaklah mereka semua ni pergi ke Mesir. Dan setelah mereka masuk menghadap Nabi Yusuf, berkatalah mereka, wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan kemarau, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Oleh itu sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami, dan berdermalah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan kepada orang-orang yang bermurah hati menderma. Ada jumpa orang negeri Yusuf. Dia pun ayatlah cerita. Ya ayyuhal aziz, wahai pembesar negeri Mesir, dia kata, massana wa ahlana ad-durr. Ahli keluarga kami susah, dia kata, disentuh oleh kesulitan, mara pandai negeri kami. Wajibna bi bida'atin muzjah. Kami buat mari ni barang-barang yang kurang molek, dia kata. Tapi kami harap fa'aufilanal kaila. Maka sempurnalah kamu akan sukatan kepada kami semua. Wa tasaddaq alaina, walaupun tak ada bergau belah mana kami buat mari ni, belanjalah kami, kata, dia kata. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah Ta'ala akan balas akan orang-orang yang suka menderma. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tuan-tuan sekalian,
Bila tengok mari royak cerita adik-beradik ayah dia sana lekadai susah. Betul lah tuan-tuan. Memang susah sengerti pun sedih kerana pisah dengan anak ni. Dia apa dia buat ni? Nabi Yusuf pula kata kepada mereka. Ramai-ramai ni. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi idh antum jahilun. Mereka berkata, ni kali ketiga dia pergi ke Mesir. Masuk negeri Mesir, jumpa dengan Nabi Yusuf. Jumpa semua sekali tak? Mereka berkata apa dia? Dia kata, Nabi Yusuf berkata, Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Dia kata, ingat ke dok cerita lama weh? Hak kamu buat kepada Yusuf, dia kata. Ingat ke dok cerita lama buat ke Yusuf mula? Buat ke Yusuf, buat kepada adik-beradikmu, dia dan Bunyamin ni. Idh antum jahilun. Ketika kamu masih jahil tuki dulu. Masa mu jahat-jahat dulu. Ingat ke dok cerita yang mu buat kepada Yusuf ini. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alayna. Innahu man yattaqi wa yasbir. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Yusuf berkata, qalu, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Kata mereka, kata dia, qalu, a'innaka la anta Yusuf. Dia kata, tidak kau muni Yusuf, dia kata. A'innaka la anta Yusuf. Muni Yusuf kau? Muni Yusuf kau, dia kata. Sebut cerita Yusuf ni, muni Yusuf kau? A'innaka la anta Yusuf. Yakni adakah kamu ni Yusuf, dia kata. Baik. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Yusuf pun jawablah, dia kata apa dia? Qala ana Yusuf. Memang akulah Yusuf. Wa hadha akhi. Hak ni pula adik-beradik aku Bunyamin. Sakit hati tuan jawab gitu. Memang aku ni Yusuf. Qala aku, dia kata Yusuf. Wa hadha akhi. Hak ni adik-beradik aku ni Bunyamin. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat pada kami semua. Innahu man yattaqi wa yasbir. Mana-mana orang yang Allah taala beri ke dia ni bertakwa kepada Allah, dia sabar hidup taat kepada Allah taala. Apa Tuhan buat? Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Allah Ta'ala tidak akan meluputkan, melenyapkan pahala mana-mana orang yang buat benda-benda yang baik. Sedek usilah, ya. Tuhan tak akan buatkan pada mana-mana orang yang buat benda baik. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Wa in kunna la khati'in. Kalau mereka berkata, tallah demi Allah, laqad atharaka Allahu alaina. Hari ini dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebihkan kamu daripada kami. Wa in kunna la khati'in. Sesungguhnya kami ini orang yang melakukan salah. Nabi Yusuf itu tuan-tuan semua, seorang yang pemaaf. Apa dia kata? Qala la tathriba alaikumul yawma. يغفر الله لنا ولكم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia kata apa dia? La tathriba alaikumul yawm. Hari ni puak-puak kamu semua tak dosa gilah. Aku maaf belaka akan kesalahan kamu. Oh tuan-tuan, kalau duduk kereta orang kanak kereta, tiba-tiba kita ada kuasa, mari duduk cokoh depan kita. Oh tobat dah kita ni tuan-tuan. Mesti kita akan badah lah. Tapi Nabi Yusuf kata, tak apa, dia kata. Qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Bila Nabi Yusuf ni kena adik-beradik dia, tanya khabar tentang ayah dia, puak ni pun jawab, zahaba basaruhu. Penglihatan dia sudah hilang sebab dia banyak teriak. Nabi Yusuf kata, idhabu biqamisi hadha.
bawa baju aku, dia kata, ambil baju aku selah ni, hodok tubuh badan aku ni, bagilah kepada ayah kita Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Sampai sana capuk wi kepada ayah, tok muka dia tu, wa ya'ti basira, nescaya ayah boleh tengok semula. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan bawalah semua ahli keluargamu tu, mari jumpa dengan aku sini, duduklah di negeri Mesir ini. Baik tuan-tuan semua, ambil baju aklik kaya. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Maka semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Palestin, berkatalah bapa mereka Nabi Yaqub kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya. Dia kata apa dia? Qala inni la ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku ni terhidu bau Yusuf. Dihidu. Tolak negeri Mesir nak mari tu sebab Kanaan ni kah? Masya Allah. Nabi Yaqub kata aku boleh hidup bau Yusuf. Dia kata inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Ya, jika kamu tidak menyangka aku sudah nyayuk. Aku kalau tak tahu aku nyayuk, nak kamu punya bau lah ni, aku hidup bau Yusuf. Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Lalu mereka berkata, sungguhnya mu ni wahai Yusuf, wahai Yaqub, duduk dalam sesat yang lama. Baik. Falamma aja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Bila mari puak-puak ni bawa baju Nabi Yusuf, capuk ke ayah dia, comor di mata dia, ya'ti basira, maka dia boleh tengok semula. Qala alam aqul lakum, Nabi Yaqub kata, tidakkah aku mengetahui, ya inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah benda yang kamu tidak tahu. Dengarlah ayat-ayat ni. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Anak-anak kata, wahai ayahku, dia kata, minta ampunlah dengan Allah Ta'ala supaya Allah ampuni dosa kami, sebab kami ni orang yang banyak buat salah. Tak apalah. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Maka tak kala mereka Nabi Yaqub dan keluarganya masuk ke Mesir menemui Nabi Yusuf, Yusuf pun segera menyambut serta memeluk kedua orang tuanya. Dah mari belakang Mesir, waktu ni bi'alikum ajma'in. Nabi Yusuf kata, wah mari ayah sini, ayah duduk sini. Dia kata, kita duduk negeri Mesir. Dia kata, waktu ni bi'alikum ajma'in. Maka bila mereka ni mari jumpa Yusuf, menyambut bapak dia ni, berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah kamu berada di dalam keadaan aman. Wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Kebahasa aman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Dan ia dudukkan kedua ibu bapaknya bersama-samanya di atas kerusi kebesaran. Lepas tu, dan setelah itu mereka semua tunduk memberi hormat kepada Nabi Yusuf. Maka berkata Nabi Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku yang terdahulu. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Mereka tunduk sujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Dia berkata, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpi ya kita mimpi dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Sesungguhnya Allah telah jadikan ia tu betul. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha
innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki, sesungguhnya Tuhanku telah beri kepada aku ni sebuah kerajaan. Allah ajar kepada aku takbir mimpi. Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi. Engkaulah penolongku ya Allah di dunia dan juga akhirat. Tawaffani musliman, matikanlah aku sebagai seorang Islam. Walhiqni bis salihin, ketemukanlah aku bersama-sama orang-orang yang saleh. Ni tuan-tuan, kisah Nabi Yusuf ni boleh hayati dari sudut yang pelbagai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita sekalian. Sekarang itulah perkongsian saya tadabbur surah Yusuf sebanyak 5 siri bersama dengan IPTG. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Selamat berpuasa, selamat mengejar Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.